السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Bab yang berikutnya, bab 134, hadis nombor 269, muka surat 293. Muka surat 293, bab 134. Bab al-mazhi ma'as-sabi. Bab bergurau senda dengan kanak-kanak. Tajuk dia bab bergurau senda melawak dengan kanak-kanak. Kuliah pada minggu lepas kita telah bincang secara ringkas tentang hukum bergurau di dalam Islam. Bab berlawak atau melawak dengan umumlah, tapi pagi ni khas dengan kanak-kanak. Kita tengok dulu hadis yang kita akan bincangkan pada pagi ini. Daripada Anas bin Malik yaqul, daripada Anas bin Malik dia berkata, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la yukhalituna hatta yaqul li akhi حتى يقول لأخ لي صغير يا أبا عمير ما فعل النغير. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Apa maksud hadis ni? Daripada Anas bin Malik dia berkata, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la yukhalituna. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam ni la yukhalituna, dia selalu bergaul dengan kami kanak-kanak ni, budak-budak ni. Kerana kita kena faham, Anas bin Malik termasuk daripada sahabat-sahabat daripada kalangan kanak-kanak, sirarus sahabah, kanak-kanak yang menjadi sahabat. Maksudnya ketika dia hidup, ketika Nabi SAW hidup, dia di peringkat kanak-kanak. Dihantar oleh ibunya Ummus Sulaim pergi jadi khadam Nabi ni masa dia kecil lagi. Masa dia kecil lagi. Jadi dia kata la yukhalituna. Nabi ni dia bergaul, bercampur dengan kami budak-budak ni, kan? Maknanya mesra kanak-kanak. Dia bersera, dia masuk, dia bermuamalah, berkomunikasi, bercakap, berlawak, bergurau bersama dengan kami. Hatta yaqula li akhin li saghir, sehinggalah dia berkata, pernah bercakap dengan saudaraku yang kecil yang disebut Abu Umair. Abu Umair. Yang kita tahu Anas ni dia ada adik Unais. Anas ni dia ada adik nama Unais. Dia kata Nabi SAW ni bergurau dengan adik dia. Bergurau dengan adik Anas. Maknanya budak kecil lah, kanak-kanak lagi lah. Dia kata akhin li saghir. Kan? Kalau kita nak kata saudara kecilku, ukhay. Saudara akhi, saudara ukhay, saudara kecil.
Kan? Apa yang Nabi kata? Ya Aba Umair. Ya Aba Umair. Yakni kunyah. Kunyah ni gelaran. Dia tak ada anak tau. Budak lagi. Tapi Nabi dah panggil dia Abu Umair. Apa makna Abu Umair? Bapa Umair. Bapa Umair. Ha? Nanti kita tengok. Ulama kata sunnah kita memanggil apa ni budak-budak walaupun dia tak ada anak dengan panggilan kunyah. Kunyah. Gelaran kan. Abu-abu ni kunyah, gelaran. Abu Ishaq, Abu Sulaiman, Abu Abdullah kan. Nama-nama tu dia panggil kunyah, gelaran. Nabi sendiri Abul Qasim. Kan? Macam Al-Imam Al-Bukhari Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. Kan? Nampak? Dia kata ya Aba Umair, wahai Abu Umair, ma fa'alan nughair, apa yang dibuat atau apa yang dilakukan oleh an-nughair, burung kecil. Burung tu duk buat apa? Apa yang burung tu duk buat? Hakikatnya burung tu sudah mati. Kan? Jadi budak ni sedih tengok burung peliharaan dia mati. Jadi Nabi SAW mari bergurau dengan dia. Burung tu duk buat apa? Nabi bercakap dengan dia untuk menghilangkan kesedihan yang berlaku kepada Abu Umair. Jadi kita tengok apa pandangan para ulama di dalam hadis ni. Baik. Apa yang boleh kita ambil daripada hadis Abu Umair ni? Banyak faedah-faedah yang terkandung di dalam hadis Abu Umair. Antaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam berdasarkan kepada hadis ini menunjukkan bahawa baginda seorang penyayang, pengasih, dan baginda sangat memberi perhatian kepada kanak-kanak. Ini maknanya Nabi ni seorang yang pengasih, penyayang dan memberi perhatian kepada kanak-kanak. Kan? Itu antara faedah yang kita boleh ambil. Kan? Bahkan daripada hadis ini ada di kalangan para ulama yang mengeluarkan 60 faedah daripada hadis madza fa'alan nughair ya Aba Umair. Apa yang dilakukan oleh burung itu wahai Abu Umair, daripada perkataan tu ada 60 faedah yang mana kita akan ambil sebahagiannya sahaja. Kan? Okey, baik. Antara yang disebut oleh para ulama berhubung dengan hadis-hadis ini secara ringkas pada pagi ini, antaranya satu yang saya sebut tadilah, bolehnya memberikan kunyah kepada anak kecil walaupun mereka tidak mempunyai anak lagi. Boleh dah panggil. Dia bukan syarat mesti kawan tu ada anak baru kita panggil. Kalau dia tak ada pun kita nak panggil dia pun boleh. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah meletakkan satu hadis, iaitu hadis yang kita baca ni, dan memberikan tajuk bab memiliki nama kunyah bagi anak kecil lelaki yang belum memiliki anak. Dia letak satu bab memberikan kunyah kepada anak yang masih kecil yang belum mempunyai anak. Nampak? Boleh kita panggil abu-abu ni. Cuma para ulama berbeza pendapat. Abu-abu ni sama ada dia sunnah yang disyariatkan ataupun dia hanyalah uruf ataupun kebiasaan. Tapi sebab tu kita tengok orang Arab ni kebanyakan dia ada abu lah, kan? Abu apa, bapa apa, kan? Okey, baik. Kemudian berikutnya juga, kalau kita tengok hadis ini menunjukkan bahawa bolehnya seseorang memelihara burung, bermain burung. Daripada hadis ni keluarnya hukum fiqh, bolehnya membela burung, bolehnya membeli burung, dan bolehnya bermain burung. Jadi apa hukum bela burung? Haruslah
bolehlah. Jadi kalau tuan-tuan ada hobi membela burung, bagus. Cuma jangan melampau. Melampau, jangan hulu lah. Bela burung lebih daripada bela anak bini. Kan? Siang, malam, pagi, petang duk main burung. Kan? Kalau di sebelah Thailand ada satu nama tempat senak kan. Dia sampai ada sangkak burung. Kawasan, kalau tuan-tuan pergi tu memang tempat main burung lah. Kalau di Malaysia ni mungkin daerah negeri Kelantan ni tempat main burung. Kan? Dia main burung kan? Main burung. Jadi boleh lah. Boleh. Bela burung dalam sangkar. Kan? Bermain burung, menjadikan burung tu sebagai peliharaan, dibenarkan kerana Nabi tengok budak tu bela burung, Nabi tak kata apa. Bahkan Nabi bergurau dengan budak tu. Menunjukkan boleh lah. Kan? Hukum membela burung. Hadis ni juga menunjukkan kepada kita apa tuan-tuan? Hadis ini juga menunjukkan kepada kita bahawa bolehnya membeli atau menggunakan duit membeli barang mainan. Ini juga boleh, dalil juga ni. Bolehnya membeli barang mainan kepada anak-anak kecil dan ia tidak termasuk di dalam pembaziran. Maksudnya kita boleh beli mainan-mainan ni. Beli anak patung ke, beli apa-apa ke, bagi pada. Sebab berdasarkan hadis ni mungkin budak ni juga membeli burung tu. Mungkin dibeli oleh ayah dia sebagai barang mainan dia. Kan? Jadi dia main burung, ayah dia beli bagi. Dan perbuatan itu menunjukkan dibolehnya menyediakan permainan kepada kanak-kanak. Jadi kalau tuan-tuan beli dekat cucu tuan-tuan, beli kat anak tuan-tuan mainan ni tak termasuk di dalam pembaziran dan tidak termasuk di dalam perkara yang melalaikan. Kerana sifat dan tabiat apa dia ni, kanak-kanak itu dia sukakan kepada mainan. Itu dan dibenarkan. Bahkan dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha pernah memiliki patung kuda yang mana bersayap. Kan? Patung kuda bersayap. Aisyah masa tu dia ada patung kuda, ada sayap. Jadi bila Nabi masuk, Nabi tengok dia duk main patung kuda tu yang ada sayap tu. Nabi kata, kuda ada sayap ke? Nabi tanya dekat Aisyah yang tengah duk main tu. Mungkin macam kita tengok apa, kuda poni. Biasa tengok poni, little pony tu. Dia ada tu kan. Lebih kurang macam tu lah permainan Aisyah tu kan. Jadi Nabi tanya Aisyah, kuda apa yang ada sayap ni? Kan? Nabi bergurau. Tapi menunjukkan apa? Aisyah memiliki mainan. Ada patung mainan. Dan dia bermain bersama dengan kawan-kawannya. Dan Nabi melihat perbuatan Aisyah itu dan Nabi tidak melarang. Bahkan Nabi bergurau dengan Aisyah. Itu menunjukkan bahawa dibenarkan hukum tersebut. Macam mana kita faham kata boleh? Nabi tengok, Nabi tak larang, Nabi tak marah, bahkan Nabi mengakui bahawa perkara itu dibolehkan. Dengan Nabi tak kata apa. Nabi membenarkan benda tersebut. Kan? Itu antara apa yang boleh kita ambil. Hadis ini juga menunjukkan bahawa macam kita kata tadi, Nabi SAW dengan kanak-kanak ni sangat rapat dan sangat pengasih. Kan? Okey. Kemudian tuan-tuan, hadis ni juga menunjukkan bahawa bolehnya memberi nama kepada haiwan. Bolehnya memberi nama kepada haiwan. Nampak? Kita bagi nama kepada haiwan ni boleh. Kerana Nabi SAW juga bagi nama. Jadi tuan-tuan duk bagi nama kucing, bagi nama elok-elok lah kan. Bagi nama Nughair. Kan? Bagi nama kepada haiwan ni. Kan? Okey. Kemudian tuan-tuan kita tengok sikit beberapa hadis yang menunjukkan Nabi ni memang care dengan budak-budak. Satu hadis ni lah. Hadis yang kedua. Jadi kalau cucu-cucu tuan-tuan balik ataupun tuan-tuan masih ada anak-anak yang kecil, bergurau senda. Itu sebahagian daripada sunnah. Bukanlah orang yang keras, kasar. Itu adalah bukan sifat Nabi SAW.
Abu Qatadah Al-Ansari meriwayatkan di dalam hadis yang juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Tengok Abu Qatadah Al-Ansari dia meriwayatkan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli wa huwa hamilun Umamah bint Zainab binti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam li Abil As bin Rabi' فكان إذا سجد وضعها وإذا قام حملها. Ini juga hadis menunjukkan Nabi ni memang suka budak-budak, melawak dengan budak-budak, bermain dengan budak-budak, mengasihi budak-budak. Kan? Antaranya apa dia? Kata Abu Qatadah Al-Ansari, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah salat wa huwa hamil dalam keadaan baginda membawa, mengendong, mendukung. Hamil mengandung kan, hamala ni maksudnya membawa. Membawa, pasal itu orang perempuan tu dia panggil hamil kerana dia membawa anak, mengendong atau mengandung anak dia, itulah hamil kan. Jadi Nabi ni dia mengendong cucu dia Umamah bint Zainab binti Rasulillah. Umamah binti Zainab binti Rasulillah. Umamah anak perempuan Zainab, Zainab anak perempuan Rasulullah. Jadi cucu dia dukung cucu dia di dalam salat. Jadi tuan-tuan kalau ada anak kecil nak semayang, boleh dukung anak tu dalam semayang, tak membatalkan. Okey, ini dalil yang jelas ni, riwayat Bukhari. Kok-koklah tuan-tuan duk mengasuh cucu, duk mengasuh anak, nak salat, budak tu tak mau duduk, kan, menangis, buat perangai. Jadi dah masuk waktu, tuan-tuan boleh dukung sambil salat. Bukan tak salat, duk langut TV. Kan? Pasal buat tak mayang lagi, budak ni tak mau duduk. Kan? Budak ni tak mau duduk, lepas tu tak mayang kan. Dia duduk tengok TV kan. Dia boleh dukung. Pasal budak-budak ni bila kita dukung dia sengap lah. Bila kita ambil dia sengap. Kan? Dia dukung. Nabi bawa pergi ke masjid. Cuma tuan-tuan hadirin mukminin, kita di antara ghulu, kita di antara melampau dengan ifrat dengan tafrid. Di antara kita melampau dengan kita cuai. Satu, kita meraihkan budak-budak mari masjid. Nabi bawa budak-budak pergi masjid. Nabi membawa cucu-cucunya mari ke masjid. Cuma kita dalam membenarkan nanti mai bulan puasa tuan-tuan, kita kena imbang lah. Kita boleh bawa anak kita dudukkan kita. Dia pun main pun nak semayang. Janganlah tuan-tuan main sampai orang jadi tak ketahuan nak semayang. Pak hang bawa pergi daripada hingak di rumah ni. Dia perambat anak-anak dia main masjid, maka hingaklah masjid, dia boleh seronok duduk di rumah. Ini tak betul. Kita kena pastikan anak-anak yang kita bawa tu salat, bukan bawa nak main di masjid. Yang ni tak betul lah. Memang mereka akan main-main. Pasal tu kita kata duduk, salat tu duduk sebelah kita. Ambil bagi duduk tepi kita, supaya senang kita nak tengok dia semayang ke tak. Bukan bawa main, tu dia lompat lari apa semua, naik atas tu imam pula. Dah kan. Terbalik habis terai-terai orang ni kan. Bukan hala dah kan. Orang nak main salat, dia bawa mari kan, membuat kekacauan kan. Bukan kita tak pergi main, tapi kita bagi main, tapi mestilah dipastikan tidaklah sangat tak, budak-budak main akan main lah, of course dia akan main, tapi tidaklah sampai mengganggu ketenteraman. Ni tengoklah bulan puasa tarawih ni, dia akan marilah kan. Okey, baik. Dan yang mari ke masjid ni kita santuni budak-budak yang main tu. Janganlah kita marah, kita bagi nasihat. Kan? Sesetengah masjid yang mempunyai ruang, dia buat playground. Dia buat satu kawasan, ada 4-5 masjid di Malaysia ni, dia buat satu playground. Kawasan untuk budak-budak tu pergi main. Dengan dia letakkan ada pengawal keselamatan pula. Jaga kan, budak-budak tu duduk main dalam satu tempat, jaga ada satu guard pula duduk jaga. Jadi bolehlah mak bapak tu sembahyang dengan tenang. Budak-budak tu pula duduk main
permainan tu di situ. Ini bagi masjid-masjid yang ada ruang, ada kemampuan boleh lah. Tapi kalau kita nak bawa mat, tapi tuan-tuan hadirin mukminin, mak yang main tu jangan duk tumpang main pula. Dia pula duk tumpang main. Dia orang main-mayang lah kan. Asalnya kita bawa budak-budak ni nak suruh mereka belajar salat. Kan? Belajar salat. Baik. Okey. Hadirin mukminin. Kemudian kita tengok pula. Di dalam hadis yang lain, Nabi SAW pernah seperti mana yang diriwayatkan di dalam hadis-hadis yang sahih, antaranya Nabi SAW pernah sujud dengan begitu lama kerana cucu baginda naik di atasnya. Ini hadis yang masyhur. Seperti mana yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, diriwayatkan oleh An-Nasa'i, bahawa dalam satu peristiwa cucu Nabi, rawi itu dia tak ingat sama ada Al-Hasan ke Al-Husain, tapi salah seorang daripada cucu Nabi ni naik di atas belakang Nabi, menjadikan Nabi ni sebagai tunggangan. Naik atas badan Nabi ni ketika Tok Wan dia menjadi imam. Ketika Tok Wan dia menjadi imam, kan, suasana yang begitu mesra lah, kan. Dia tahu kata Tok Imam, tuan-tuan, cucu ni kalau tahu kata Tok Wan dia tu perangai macam mana, dia beranilah, tak kan? Cucu-cucu ni kalau dia tahu Tok Wan dia tu jenis mesra, jenis tak marah, jenis penyayang, dia akan beranilah untuk melawak macam ni. Tapi kalau dia tahu Tok Wan dia tu jenis kan, taekwondo, silat, gayung ke apa ke, kan, silat hari bulan, terpelantin, tersandang dia tak berani, kan. Setengah-setengah cucu ni dia tahu karakter dia punya Tok Wan dia tu macam mana, datuk dia tu macam mana, kan. Nampak? Jadi dia kata dalam hadis ni, ibni irtahalani, cucuku, anakku lah, ibni tu dia panggil cucu ni anak. Sesungguhnya cucuku telah menjadikan aku sebagai tunggangannya. Yang ni dia menunggang Nabi, betul lah. Dia menunggang Nabi, dia naik atas belakang Nabi. Fakarihtu an uajjilahu, kan, fakarihtu an uajjilahu hatta yaqdiya hajatahu. Hadis ni diriwayatkan oleh Imam Ahmad, diriwayatkan oleh An-Nasa'i. Nabi kata dia naik atas belakang aku. Ini juga menunjukkan bahawa budak-budak ni kira boleh, tak ada masalah dalam soal menanggung najis ni lah. Sebab itu kalau kita nak bawa budak-budak, kita nak dukung dia apa, kita salin pampers dia apa semua, benda-benda yang tak zahir padanya najis boleh. Sebab itu pandangan-pandangan yang agak keras seperti budak-budak tak boleh duduk dalam satu saf. Kalau budak-budak duduk dalam satu saf, batal habis satu saf. Pandangan ini kita anggap tidak mesra, kanak-kanak dan tidak kuat dari sudut pendalilannya. Maknanya bolehlah kalau budak-budak tu nak duduk dalam satu saf dan dia nak duduk bersama dengan bapak dia dalam satu saf, boleh. Dan itu lebih memudahkan untuk bapak dia monitor dia. Kalau dia duduk sebelah bapak dia, jadi kalau nak buat apa-apa pun bapak dia boleh kutir dia ke, boleh monitor, boleh tengok dia lah, kan. Setengah orang dia tak bagi. Dia suruh budak-budak pergi duduk belakang. Lepas tu dia buat pula satu signboard khas, soft kanak-kanak. Orang tua 1, 2, 3, ada lagi 3, 4 kosong, dia tak budak-budak di belakang. Lepas tu dia hingat pula. Apa yang hampa duk hingat di belakang tu? Nampak? Dia marah. Awak yang hampa duk hingat di belakang tu? Pasal kami tak bagi duduk depan, kami hingat di belakang. Nampak? Dia pun buat protes secara bising, kan. Lagi satu tuan-tuan, budak-budak ni kadang-kadang dia biasa memang bapak dia latih salat duduk depan, hadis-hadis merebut sah depan. Jadi bagi ruang pada dia, jangan membunuh perasaan dia. Cuma kalau line up belakang tu imam tu, kita kena bagi kelebihannya bagi budak-budak duduk lah. Pasal Nabi kata yang belakang tu ulin nuha, orang yang ada credibility. In case tu imam tu batal, boleh naik pergi ganti. Kalau tu imam tu silap, yang belakang boleh tegur, boleh sambung ayat, boleh perbetui ayat. Jadi kita bagi line up. Pasal tu kalau tengok di belakang imam-imam Mekah ni, yang duduk di belakang dia itu
juga di kalangan imam-imam yang boleh memperbetulkan bacaan, kan? Nampak? Okey, baik. Kemudian Nabi SAW kata, aku tidak suka untuk bangkit daripada sujudku sehinggalah cucuku menyelesaikan hajatnya. Maknanya Nabi tunggu sampai cucu dia turun baru dia angkat. Itu yang berlaku kepada Nabi SAW. Kemudian Nabi ni, kalau kita tengok, Nabi ni juga di dalam hadis dia sangat peka dengan keadaan jamaah. Umpamanya dalam hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari, Nabi pernah menyebut bahawa dia pernah berhajat untuk membaca panjang di dalam salat. Kemudian dia mendengar fa asma'u buka as-sabi. Maka aku mendengar asma'u buka sabi. Buka as-sabi. Dia mendengar tangisan budak-budak. Dia tengah semayang, dia nak baca ayat panjang. Dia dengar budak menangis, baby menangis. Lalu kata Nabi SAW, aku meringkaskan salatku karahiyatan, kerana aku tidak suka memberikan an asyqa ala ummihi. Karahiyah, kerana aku tak suka an asyqa ala ummihi, menyusahkan ibunya. Maksudnya kalau Nabi baca panjang, budak tu duduk teriak, mak dia nanti tension, mak dia nanti susah hati, mak dia nanti jadi lemah perut, tak boleh nak fokus semayang, kan? Budak tu duduk menangis. Kalau menangis, kita ambil dukung lah. Mungkin dia menangis juga, mungkin dia ada apa-apa ke. Jadi Nabi pendekkan, terus rokok, terus selesaikan salat, supaya mak dia boleh cepat ambil ataupun selesaikan anak dia tadi. Riwayat Al-Bukhari. Dan yang terakhir tuan-tuan, Nabi SAW dan para sahabat juga, mereka mendidik anak-anak ni dengan didikan yang mesra, didikan yang baik, yang santun. Contohnya, mereka melatih anak-anak mereka berpuasa, tetapi dengan cara yang begitu mesra alam. Antaranya Rubai' binti Muawis. Dia kata apa? Dia kata fakunna ba'da dhalika nasumuhu wa nasumu sibyanana. Kami melatih anak-anak kami sibyanana untuk berpuasa. Jadi kita kalau boleh tuan-tuan latih anak-anak kita ni berpuasa. Kemudian kata Rubai', apabila budak-budak ni lapar, menangis, apa yang mereka buat? Tengok. Dalam hadis Rubai' ni mereka kata, kami menjadikan untuk mereka al-lu'bah, mainan. Kami menjadikan untuk mereka mainan. Pasal budak-budak ni kalau dia main, dia tak akan ingat nak makan. Dia lupa. Pasal tu budak-budak ni kalau seronok nak main, dia lupa nak makan. Kan? Okey? Jadi mereka buat mainan ni bagi budak-budak tu main. Al-lu'bah minal ahn. Mereka buat apa ni? Mainan bagi budak-budak tu main. Apabila budak-budak tu main, dia lupa nak makan. Dia hilang lapar tu, dia boleh berpuasa. Ini cara didikan asuhan yang dibuat oleh sahabat Nabi. Maksudnya dia tak keras, dia tak tegas. Jadi kita boleh apa sahaja bentuk didikan asuhan yang lemah lembut, kan? Seperti memberi hadiah, kan? Kita kata kalau boleh puasa, kita bagi hadiah. Kalau dia boleh baca Al-Quran, kita hadiahkan sesuatu mainan ke, bawa dia pergi makan ke, dia pun seronok, tak tension, kan? Ni hang sembahyang. Hang puasa. Kalau hang tak puasa, hang tengok tu tali pinggang tu. Yang ni Hitler. Kan? Ini didikan. Kan? Nak kira nak tribai, kan? Dia nak bagi. Hang puasa. Jadi anak dia pun tengok macam duk camp apa tu. Kan? Dia bagi mainan. Beli mainan, bulan puasa ni beli mainan lagi, bagi dia main. Dia seronok main tu, dia tak tanya. Dan berperingkat, tadarrush, berperingkat. Nabi ni tengok, ajar anak kamu salat umur 7 tahun. Dia suruh pukul umur 10 tahun. 7 tahun suruh, 8 tahun suruh, jangan touch, jangan sentuh, jangan cengeng, jangan garang. 7 tahun suruh setahun, 8 tahun suruh lagi, 3 tahun tu suruh ya. Pergi semayang bang, pergi semayang kakak,
Masuk waktu dah, ajak bawa pergi semayang, lembut, tempoh 3 tahun. Satu penggal 3 tahun tu, asuh dengan didikan. Tiap-tiap hari suruh, tiap-tiap hari ajak. Dengan lemah lembut, 3 tahun lemah lembut. Bawa pergi masjid, nak semayang ajak. Dan semayang bagi dia tengok. Peringat dia. 3 tahun lemah lembut, 3 tahun dah cukup dengan pendekatan yang mesra. Tak paksa apa semua. 10 tahun Nabi kata kalau dia tak salat, bolehlah pukul. Bukan 7 tahun kita tak suruh. Pi mayang abang 7 tahun. 2 kali dia suruh. Aku tak mau suruh dah. Balok. 8 tahun tak suruh. 9 tahun tak suruh. Mai 10 tahun bubuh tu tengah belakang. Pang. Ha tu dia baru dia tahu ketahuan sikit. Ha yang ni tak betul. Tak betul. Pasal dia ekstrim dalam bab ni. Sepatutnya dia dah suruh 7 tahun, 3 tahun suruh elok-elok pun tak makan zaman. 10 tahun dia nak pukul didikan tu okeylah. Kan? Ha, dia berperingkat. Pasal itu apa-apa pun dia tadarus. Jadi puasa pun macam tu. Kalau kata budak tu boleh puasa sekali ke sekali. Ni budak-budak. Awak abang buka dah pukul 1. Nabi pun suruh berperingkat. 60 tahun nak peringkat apa dah. Yang berperingkat ni kanak-kanak. Awak abang mayang 2 waktu ya, berperingkat. Lama-lama aku cukup lah 5 waktu. Ini budak-budak, tadarus. Budak-budak. Apa pun budak-budak kan. Berperingkat. Sayang Nabi. Nabi kata bukan umat aku orang yang tidak reti sayang pada budak-budak. Hadis riwayat At-Tirmizi. Jadi mudah-mudahan tuan-tuan, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jal, kita mengambil tajuk ini dan hadis-hadis yang saya kongsi pada pagi ini sebagai pedoman bagaimana kita menyantuni, kita bermuamalah, kita berurusan dengan kanak-kanak. Kerana kanak-kanak dia membesar dengan emosi. Dia membesar dengan emosi. Sebab tu kita tengok pendidikan awal kanak-kanak, orang yang ada pengkhususan dalam pendidikan awal kanak-kanak ni, dia kata besarkan anak-anak itu mengikut kemahuan, keinginan dan minat mereka. Itu apa yang disebut oleh pakar-pakar pendidikan awal kanak-kanak. Pasal itu kalau kita tengok di negara-negara yang maju, mereka mendidik anak-anak ni bermain, berseronok. Itu tabiat dia. Budak-budak ni kalau dia main, itu tabiat dia lah. Tapi kalau orang tua pun duk main, yang tu buang tabiat. Mudah-mudahan Allah Ta'ala merahmati kita dan memberikan sifat kasih dan sayang kepada kita dalam menyantuni anak-anak kecil, yang mana mereka ini ialah amanah yang disampaikan dan diberikan oleh Allah kepada kita. Ada orang yang Tuhan bagi anak kat dia, ada orang yang Tuhan tak bagi anak. Rezeki kan? Ini satu ujian. Jadi siapa yang ada rezeki ni, peliharalah rezeki tersebut dengan sebaik-baiknya. Wallahu taala a'lam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.